Baik. Kemudian baginda Nabi SAW dalam hadis yang lain menceritakan bagaimana dosa ni pula juga boleh dipadam dengan cara yang lain. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Surah Al-Hud ayat 14. Allah menyebut, innal hasanat, sesungguhnya perkara-perkara kebaikan ni boleh membatalkan, memadam perkara keburukan. Kadang-kadang kita tak ada jalan. Bukan tak ada jalan, temperature dah naik, setan dah kuasai, kita terlepas dah bajet nak buat lagu mana. Kalau tak berkaitan dengan manusia, kalau berkaitan dengan kita, dengan Allah ya, maka pada ketika tu Nabi ajak dalam hadis yang lain, dalam ni ayat Al-Quran bagi panduan, bila kita dah buat satu keburukan, kita tutup ataupun padam keburukan tu dengan buat satu kebaikan. Kita padam dengan buat kebaikan. Kalau berkaitan dengan manusia, kita minta maaf. Kita dah terlepas cakap dah kat dia kan. Kita dah tak boleh tahan sangat dengan kawan ni, kita kata hang ni macam kaldai. Slow je sebut kan. Allah lepas tu fikir, astaghfirullahalazim, apa aku ni, tak cukup. Minta maaf kat dia, man, aku minta maaf kang. Aku minta maaf. Kan? Dia tu kata, maaf tidak diterima untuk selama-lamanya. Kan? Kawan tu pula kata, macam mana kedudukan kita yang dah minta maaf ni? Allah dah terima. Kalau kita dah minta maaf, syarat kita sempurna, Allah terima. Dia tak maaf, itu dia dengan Allah. Kan? Ada setengah orang ni, satu perkataan memadailah untuk satu kehidupan. Dia kira dendam 7 keturunan. Kalau boleh dia pesan ke anak dia, jangan pi kenduri dia ni. Pasal apa? Pasal kenduri aku dia tak main. Dia 7 keturunan pesan. Kalau bapak wasiat lagu tu, wajib tak kita ikut? Haram kita ikut. Hang jangan cakap dengan mak menakan hang. Dia tu jenis kaki tak hormat aku. Aku pesan kat hang, kalau hang langgar, hang bukan anak aku, hang kena langgar tengah jalan. Ada tak tuan-tuan? Saya ingat sini orang soleh tak ada kot. Kami duduk kampung tak apa nak soleh. Ada benda tu. Macam mana hukum dia? Tak wajib kita ikut. Haram kita ikut. Pernah jadi satu kes. Satu orang tu, dia pesan dekat anak dia, dia marah sangat kat menantu dia, kalau aku mati pun jangan bagi menantu aku mai tengok aku, mai jumpa aku. Jadi dia dah meninggal pada hari itu, bertanya macam mana nak buat ni. Tak wajib. Wasiat yang haram kita tak wajib ikut. Aku wasiat dengan hang, so putus silaturahim. Jiran sebelah ni, hang jangan pandang dia, jangan cakap dengan dia. Kenduri dia jangan pi. Macam mana nak buat? Takkan tak mau pi. Nabi kata, jiran ni, hak jiran ni, aku takut sampai Jibril AS bagi pesanan kepada aku hak jiran, sampai aku rasa silap hari bulan jiran ni boleh warisi harta aku apa. Macam tu punya Nabi pesanan. Tiba pula bapak kita pula bagi pesanan, terbalik kot pula. Mana nak ikut? Nak ikut Nabi ke? Nak ikut bapak kita ke? Macam mana nak buat? Nak ikut Nabi tu nak ikut jugalah. Tapi bapak kan, tak ada kan dah. Kan, tak cari tak makan pun tak boleh time tu. Kan, kalau dah kata Nabi beritahu, bapak kata bapak, kita tak boleh ikut. Habis nak buat macam mana ustaz? Pernah berlaku situasi lagu ni. Bapak dia pesan jangan pi kenduri mak menakan. Tapi bapak pi makan. Bapak pi, tapi pesan dekat anak-anak mak jangan pi. Pening pula. Hampa jangan baik dengan mak menakan. Tapi dia baik. Dia soleh hadir. Jadi dia pun dah dapat nama buruk kan? Nak saudara tak bagus perangai, tak elok, panggil tak mai, tak hormat orang tua-tua, bapak dia dapat nama bagus. Pernah jadi situasi lagu tu. Ini kisah benar. Berlaku bukan di Zimbabwe, Pulau Pinang. Jadi macam mana nak buat situasi lagu tu? Kita tak wajib taat. Tapi kerana tu tak wajib perang. Ijtihad perang kat bapak. Kan? Hujah bawa keluar dalil ayat Quran dengan hadis, bergaduh bapak. Bapak tengok Nabi beritahu apa dalam ni. Tak payah perang. Sengap-sengap pi balik mai. Kan? Jangan pi masa dia duk ada. Kan? Masa pi duk ada, kalau orang lagu tu, dia nanti senyum depan kita, depan adik-beradik senyum. Bagus hang mai sak. Kan? Balik kita jumpa. Kan? Tapi lah pada waktu yang lain, jalin silaturahim. Kan?
Tapi tak, ala kulli hal wajib dah kita taat. Perintah yang mungkar tadi tak wajib taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliqi, fi ma'siyatil khaliq. Nabi sebut tidak ada ketaatan pada makhluk pada perkara yang memaksiati Allah Ta'ala. Perkara yang memaksiati Allah Ta'ala, putus silaturahim. Bapak kita suruh, dia bapak kita, dah wajib kita taat pada dia, dia wajib taat. Mak kita suruh, wajib dah kita taat, dia wajib kita taat. Selagi perkara tu tak melanggar perintah Allah Ta'ala. Mak kita beraduh dengan adik-beradik, dia pesan kat kita, hang jangan duk cakap dah dengan makcik hang tu. Kenduri dia panggil pun hang jangan pi. Benda tu salah ke betul? Salah. Jangan kita ikut. Kadang yang tu masalah. Orang kita taat tak tentu Allah. Kan? Benda yang tak patut taat dia jadi soleh tang tu. Benda yang patut taat suruh semayang dia tak mau semayang pula. Yang tu jadi koleh. Yang tu pun masalah agak. Silap faham. Baik. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung. Dalam hadis yang sama, dalam riwayat yang lain Imam Muslim dia ada sedikit penambahan. Nabi sebut lebih clear sikit. Innama tarakaha. Orang yang tinggalkan perkara keburukan tu dia tinggal pasal apa? Kerana sebab ajli, kerana aku dia tinggal. Makna bagi clear. Dia tinggal bukan kerana orang lain, kerana malu, kerana takut, tapi dia teringai kerana aku. Baik. Dalam riwayat Imam Ahmad pula disebut walam tudha'af alaihi. Orang yang buat dosa keburukan, dia tak dilipat kali gandakan dosa. Sedangkan kebaikan, kalau dia buat, dia azam nak buat dan dia buat, Allah lipat kali gandakan kepada 10, kepada 700 kali ganda, kepada ribu-ribu kali ganda. Tetapi dosa Allah tak lipat kali ganda. Buat satu dosa ya Allah bagi. Betapa luahnya Allah punya kasih sayang. Luah tak luah kasih sayang? Allah mudahkan nak masuk syurga. Allah Ta'ala bab-bab neraka ni Allah buka ruang. Dalam hadis yang lain disebut, bila satu orang manusia buat dosa, malaikat tunggu dulu. Dia tak tulis lagi. Tengok kawan ni nak tobat tak pada Allah. Kawan ni nak berubah tak kepada Allah. Kalau berubah dia tak tulis. Kalau tak berubah, dia tak bertobat, baru tulis. Makna dia lambatkan sikit. Tu cerita apa? Pasal apa hadis ni disampaikan kepada kita? Nak cerita Allah punya bagi mudah kita nak masuk syurga Allah Ta'ala. Tapi bila malaikat Jibril AS Allah suruh perintahkan lepas Allah cipta neraka, Allah cipta syurga, Allah suruh pergi tengok Sat. Jibril AS bila pergi tengok syurga, dia kata, ya Allah macam ni punya nikmat ya Allah. Tak ada orang yang terlepas masuk. Tak ada orang yang terlepas tak masuk ya Allah. Tapi kemudian Allah kelilingi syarat-syarat nak masuk syurga. Kena tinggal keinginan syahwat. Benda yang Allah larang. Jibril AS kata, kenyataan yang pertama tadi nampak nak perlu dibatalkan. Kan? Takut-takut tak ada yang terlepas masuk. Sebab hafatil bisyahwat. Hafatil jannah bisyahwat. Syurga tu dikelilingi dengan meninggalkan perkara yang berkaitan dengan syahwat. Kena tinggal syahwat baru boleh masuk. Jibril AS kata berat juga. Kan? So tengok neraka, mesti mereka takut, mereka tak buat, mereka tak masuk kot. Tapi tengok syarat-syarat kelayakan, gelap Allah nampak macam ramai pula boleh terlepas masuk dalam ni. Kan? Sebab menuruti hawa nafsu. Moga Allah selamatkan kita insya-Allah. Baik. Firman Allah Ta'ala, fala yujza illa mithlaha, dalam surah Al-An'am 160 Allah Ta'ala kata bab dosa ni, Allah kata tidak akan dibalas melainkan dengan seumpama apa yang dia buat. Kami tak balas besar-besar, kami tak lipat kali ganda. Makna kerana Allah Ta'ala nak ampun manusia. Sikit lagi kita bagi habis dah berkaitan dengan dosa ni. Baik, kesalahan manusia ni bila kita buat, memang dah sebut dalam hadis tadi bersifat umum. Tetapi kadar dosa kesilapan ni, kadang-kadang dia akan menjadi lebih berat berdasarkan tempat, berdasarkan hubungan kita dengan Allah, berdasarkan masa. Contohnya, dosa mengumpat ni pada bulan biasa berdosa juga, tapi kalau bulan puasa pun mengumpat, maka kadar berat dia di sisi Allah tu besar, dan pandangan di sisi Allah tu lebih lagi. Pasal bulan dosa, bulan puasa ni, bulan Allah Ta'ala sebarkan kebaikan. Allah mudahkan orang untuk tinggal dosa. Nafsu dah diikat.
Setan pun kena ikat. Tiba dia boleh jadi setan pula. Kan? Orang yang tak mau main semayang pun main semayang. Tiba dia pula tak semayang. Main duk curi pisang. Kan? Roti menggali hilang, nasi kandang hilang. Kan? Kalau budak tak apa, bapak budak lah tu. Kan? Dia pula pederah buat lari. Berdasarkan bulan tu, maka dosa tu menjadi lebih besar. Sebab suasana nak buat kebaikan tu cukup banyak bulan tu. Pun dia tak buat. Keliling kelalang duk tengok jiran tu duk sedekah, kawan ni duk uluk mai, dia ni duk uluk pergi bagi. Dia kira pinggan mai rumah dia penuh keluar mai kosong. Penuh keluar mai kosong. Punyalah teruk kan. Macam miskin ya, kereta dua dalam depan rumah kan. Pinjau orang punya tak apalah. Kan? Tak boleh nak ni lagi. Tak terdetik hati dia nak sedekah. Tak terdetik nak buat kebaikan. Kesalahan berdasarkan bulan ni, maka dia akan berlipat kali ganda. Contoh yang lain, orang pergi ke Mekah. Di bulan mulia, di tempat mulia, tengok Kaabah. Orang nak buat dosa pun pikir juga. Suasana tu orang berpulun-pulun nak buat kebaikan. Orang nak buat umrah, lagi nak pergi jalan, pergi ke Masjidil Haram, nak semayang, nak tengok Kaabah. Tiba-tiba tempat yang lagu tu dia pergi buat dosa pula. Tempat yang macam tu pun dia pergi buat dosa. Maka kesalahan tu lebih besar daripada dia ada di bumi di Malaysia ni lagi. Sebab suasana di situ, suasana orang buat baik. Allah bantu segala sudut. Duk tangtu pun dia duk pergi tengok benda yang tak kena. Kan, orang duk pergi tengok Kaabah, dia duk pergi tengok orang yang duk tengok Kaabah. Dia pergi tengok makhluk Allah yang lain. Balik cerita pula, bini kawan tu lawa juga. Kepala hutang. Orang tengok Kaabah, taubat pada dosa, ambil buat dosa. Kan? Moga Allah pelihara kita lah. Kan? Tapi ada agak macam tu. Jangan kata tak ada. Kan? Bulan puasa, duduk di Kaabah tu orang keluar kelang kabut nak pergi semayang. Dia Jumaat pun tak semayang. Duduk di hotel, Jumaat pun tu orang tak semayang. Pasal apa? Dia keluar hotel, panas lah. Kan? Tengok pula dia pun semayang pula kat luar beratok. Malas. Kan? Agama tu mudah naik atas pergi main game. Tak tahulah main game tak game. Tapi lebih kurang macam tu jugalah. Kan? Ada agak company tu. Syarikat swasta tu ada juga. Kan? Banyak syarikat kerajaan yang keluar pergi sembayang. Kan? Dia sembayang tengok TV. Malas. Sejuk. Kan? Dalam hotel. Tak tahulah mazhab apa. Ni nak kata Syafi'i pun P ke, Hanafi pun tak ada. Nah, mazhab P ya ni. Mazhab P. Kan? Tengok TV. Sembayang tadi ikut mana dia kata? Imam ni Masjidil Haram nak sembayang mana? Kita kelang kabut duk lari tak ada nak pergi Masjidil Haram lah. Kita lewat sikit ke apa ke, duk lari pergi masjid tu masjid ni. Dia sembayang Masjidil Haram. Dia ni lagi lewat pada aku. Masjidil Haram ke halal ke? Kan? Tengok tak sembayang tak mana? Sembayang dalam hotel. Lah. Mana saf sambung tak? TV duk ada depan ni. Pakai teknologi lah zaman ni ustaz. Teknologi pula dah. Kan? Sembayang tengok TV. Harui ya. Macam tu yang company pun ada juga. Berdasarkan tu, maka berat lagi dosa dia. Kerana tempat tersebut telah diberi peluang dan ruang untuk melakukan kebaikan. Pada ketika tu pun dia masih melakukan dosa. Maka dengan sebab tu, maka dosa tu walaupun dia buat di Malaysia dengan buat di sana, dia tak sama. Jadi lebih besar lagi dosa tersebut. Kerana suasana Allah membantu satu orang tu buat kebaikan.